السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita diberi izin oleh Allah untuk kali yang seterusnya untuk kita sama-sama sambung kembali pengajian dengan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin daripada karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada bab yang ke-27, Ta'zim Hurmat al-Muslimin. Bab memuliakan kehormatan ataupun mengagungkan kehormatan orang Islam. Baik, kita sambung pada hadis yang ke-8 dan kita berhenti pada kuliah yang lalu hadis yang ke-7 dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kamu mengimamkan orang ramai, maksudnya jadi imam dalam solat, falyukhaffif, hendaklah dia meringankan solat tersebut. Kerana apa? Fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Kerana di kalangan makmum itu ada yang lemah, ada yang sakit dan ada yang tua. Maka kena raikan orang yang lemah, kena raikan orang yang sakit, kena raikan orang tua. Dan Nabi galakkan kepada kita supaya kita tidak terlalu panjangkan solat dan bukanlah pendek sangat, mengikut kesesuaian. Ringan ni maksudnya mengikut kesesuaian, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Maka disebut ni al-yukhaffif. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila seseorang itu solat secara bersendirian, seorang-seorang, falyutawwil ma syaa, maka dia bolehlah nak panjang lama mana sekalipun. Dan ini adalah satu ilmu yang perlu seseorang imam, dia kena tahu yang ni, meraihkan makmum. Bukan sekadar dia boleh baca, bukan sekadar dia baca dengan baik, bukan sekadar dia tahu boleh jadi imam, tapi dia juga kena tahu banyak benda, termasuklah salah satunya meraihkan makmum yang ada di belakang dia. Baik, kita sambung pada hadis yang ke-8. Dan maksudnya hadis ini Nabi nak ajak kita supaya meraihkan ataupun menjaga kehormatan orang Islam. Ada orang Islam yang lemah, ada yang sakit, ada yang tua, maka kita kena raikan orang-orang yang macam ni. Walaupun dalam kalangan tu majoriti kuat, tapi tetap kena raikan yang lemah, yang sakit dan yang tua. Baik. Hadis yang ke-8. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-'amala wa huwa yuhibbu an ya'mala وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس
fayufradu alaihim, muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, sesungguhnya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu-satu amalan, kalau Nabi dia buat satu amalan kemudian Nabi tinggalkan amalan tersebut, yang mana amalan tu Nabi suka, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, yang Nabi suka buat tapi Nabi tak buat, Nabi sanggup tinggalkan amalan tadi. Jadi amalan yang sunat lah, bukan wajib. Satu amalan sunat yang Nabi suka buat tapi Nabi tinggal. Kerana apa Nabi tinggal? Khasyata an ya'mala bihi nas fayufradu alaihim. Kerana Nabi takut orang lain akan mengamalkan amalan ini tadi, lalu mereka mewajibkan ke atas mereka. Dan Nabi takut yang tu. Nabi ada buat satu-satu amalan yang Nabi suka, tapi terkadang ada sebahagian Nabi tinggal. Nabi tak buat dah. Kerana apa? Takut orang lain buat juga dan mereka mewajibkan, memfardukan ke atas diri mereka. Jadi Nabi nak elak. Kadang-kadang amalan yang Nabi buat ni terlalu berat. Bila terlalu berat, Nabi mampu. Tetapi orang biasa tak mampu. Jadi disebut di sini, orang yang bila dia tengok Nabi buat satu-satu amalan, dia akan mewajibkan ke atas diri dia. Maksud dia, bukanlah dia kata tu wajib, tapi dia akan istiqamah nak buat benda tu walaupun berat, walaupun dia tak mampu nak buat. Ini adalah sifat para sahabat. Bukan kita, Nabi tak katakan kita. Kita memang berat, kita tak buat dah. Tahu dah, ringan pun tak buat. Kan? Tapi ini Nabi sebut, sahabat-sahabat. Sahabat ni sentiasa tengok apa yang Nabi buat. Ibadat apa, amalan apa yang Nabi buat, lalu mereka akan buat juga walaupun mereka rasa berat. Saya dah cerita, kalau tak salah lah, dah pernah cerita tentang Muaz bin Jabal yang dia nak jadi makmum ketika Nabi solat tahajud. Dia tak mau sembahyang seorang-seorang, dia nak jadi makmum Nabi solat tahajud. Lalu Nabi pun memulakan bacaan ni. Muaz bin Jabal cerita, Nabi baca rakaat yang pertama, Nabi baca surah Al-Baqarah kamilah. Habis. Rakaat pertama habis. Bila Nabi baca 1/3 dia dah 1/3 takat ni lah kot. Baca lagi 2/3. Tak habis lagi. Sampai setengah tak habis lagi. Lain kali sampai habis rakaat pertama. Dan kemudian naik pula rakaat yang kedua, Nabi baca surah Al-Imran dan juga surah An-Nisa. Dua surah tu. Jadi kata Muaz, aku hampir-hampir saja nak niat benda yang tak baik. Apa dia? Nak tinggal Nabi mayang seorang-seorang. Tapi dia ikut juga. Walaupun dia bercita-cita nak tinggal, nak buat jahat macam tu lah. Nak tinggal Nabi mayang seorang-seorang kerana tak larat. Maka akhirnya dia ikut juga sampai habis. Jadi sahabat mampu tak? Muhammad SAW kata, sekali tu saja aku ikut Nabi dan lepas tu aku semayang seorang-seorang. Sebab apa? Hanya Nabi yang mampu. Dan yang sebut Nabi semayang tahajud sampai pecah tapak kaki dan sebagainya. Kerana apa? Nabi baca panjang. Nabi semayang seorang-seorang. Nabi tak ajak pun dia semayang. Cuma dia main ikut belakang Nabi. Jadi makmum. Rupa-rupanya baru dia tahu dia tak mampu nak buat apa yang macam Rasulullah buat. Jadi sebab tu Nabi bila ada amalan tertentu yang Nabi suka buat, tapi dia berat kepada orang lain, berat pada sahabat, maka Nabi tinggalkan. Takut apa? Takut sahabat cuba usaha juga nak memfardukan kepada mereka sendiri. Baik, itunya rahmatnya Nabi. Nabi jaga kehormatan orang Islam yang lain. Nabi jaga supaya tidak memberatkan mereka. Maka itu satu contoh yang cukup baik. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anha qalat نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka, yakni sahabat, daripada puasa wisal. Puasa wisal bukan wisil tak, wisal. Apa makna puasa wisal? Tuan-tuan pernah dengar lah? Pernah dengar kan? Apa dia? Puasa yang bersambung 2 hari tanpa ada buka puasa. Kan? Contohnya hari ini, bila kita kata hari ni hari Jumaat, kita lah puasa makan sok pagi tadi. Subuh Jumaat. Makan zuhur, lepas tu lah, betul buka puasa lah. Tak buka puasa, sambung esok pula. Maghrib esok baru buka puasa. Itu saum wisal.
puasa wisal, sambung 2 hari tu yang wisal tu asal dia wasal, bersambung. Bersambung, puasa bersambung, tak makan, maksudnya tidak ada berbuka di antara puasa pertama dengan puasa hari yang kedua. Maka Nabi larang ni Aisyah kata Nabi melarang para sahabat daripada puasa wisal. Rahmatan lahum, sebagai rahmat kepada mereka, pada sahabat dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat-sahabat pun kata, faqalu, mereka pun kata, innaka tuwasil, wahai Rasulullah, kamu boleh pun puasa wisal, pasal apa kami tak boleh? Kamu buat tak apa, pasal apa kami buat tak boleh? Sahabat ni dia kira nak buat apa Nabi buat, semua dia boleh buat. Semangat mereka untuk mengejar amalan pahala, ligan pahala, berebut apa Nabi buat. Kalau boleh dia nak sama tarah dengan, walaupun tak mampu, tapi usaha. Jadi dia berkata, pasal apa larang kami sedangkan kamu buat, wahai Rasulullah? Sebab kalau kamu buat, mestilah kami boleh buat. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu ka hayatikum, kata Nabi, sesungguhnya aku bukanlah macam kamu semua. Aku ni Nabi, memanglah manusia, tapi aku ini Nabi. Yang kata tak sama tu macam mana? Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku telah diberi makan, Tuhanku telah beri makan kepadaku dan juga memberi minum kepadaku. Yasqini, yut'imuni. So dia Nabi boleh tahan lapar sehari, 2 hari, 3 hari. Itu adalah satu kekuatan special yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa, kekuatan. Sebab dia Nabi, kena kekuatan dia kena lebih. Sebab tu bila Nabi demam, kan ada dalam hadis, dalam bab yang lain, bab apa saya tak ingat, bab ni kot, bab apa, sabak, kalau tak salah bab sabak kita belajar. Bila sahabat mai tengok Nabi demam, kata, wahai Rasulullah, kamu demam ni teruk sangat. Ya. Nabi jawab Nabi, ya, memang demam aku seperti 2 orang kamu demam. Kan demam 2 orang kita, ni demam teruk, suhu 40 darjah contohlah. Dia pun 40, campur 80 tu duduk dekat Nabi seorang. Nabi boleh tanggung. Kalau kita 40 tu pakai 80, dia mati ya. Tapi kekuatan Nabi, Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Sebab apa? Sebab dia Nabi. Banyaklah keistimewaan yang kita tak dapat, Nabi dapat. Itu adalah sebab dia Nabi. Nabi ni kita kata macam raja lah. Raja pun ada keistimewaan sendiri. Dia ketua. Kan raja boleh duduk dalam sana, rakyat boleh duduk sana. Raja ada driver, ada kereta, ada keistimewaan masing-masing. Kita yang biasa, macam biasa, tak ada apa-apa keistimewaan. Apatah lagi Nabi, lagi-lagilah mendapat keistimewaan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, aku bukan macam kamu, aku ini seorang Nabi, aku diberi makan, diberi minum oleh Tuhanku. Dan makna diberi makan, diberi minum ni, yaj'alu fi quwwata waj'alu fiyya quwwata man akala wa syariba. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada aku seperti orang yang makan dan orang yang minum. Walaupun Nabi tak makan, Nabi tak minum, tapi kekuatan Nabi macam orang yang makan dan macam orang yang minum, yang kenyang. Jadi hanya puasa wisal ni hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ataupun haram kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa hikmah daripada pengharaman terhadap kita selain pada Nabi? Kerana untuk kerana puasa wisal, kekuatan yang ada 2 hari puasa ni takut melemahkan tubuh badan. Dia dapat penyakit, dia tak minum 2 hari berturut-turut kan. Dan juga takut kita jemu dengan ibadah. Bila seseorang dia jemu, dia tak laratkan dia buat satu ibadah, jemu, payah, susah, tak mau buat dah. Memanglah selalu macam tu lah. Kan kalau orang semangat, kan orang suruh buat sikit-sikit, mula sikit-sikit, lama-lama baru banyak. Dia mula banyak terus buat amalan dia banyak, terus makin malas sembahyang 10 rakaat tu dia. Kan dia tak pernah buat, makin tiap malam sikit-sikit lah, mula sikit-sikit, barulah mula kuih lama kan. Jadi kalau buat terus, ditakuti ataupun dikhawatiri akan rasa al-malal ni, rasa boring, rasa bosan, dan akhirnya kita tinggal, apa pun kita tak buat. Lebih baik kita buat amalan yang sedikit dan kita istiqamah dengan sedikit daripada kita buat banyak, lepas tu kita boring, kita tinggal. Yang sikit itulah yang istiqamah, Allah Ta'ala lebih suka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah rahmat Nabi. Walaupun Nabi tahu sahabat nak buat, tapi Nabi kata jangan. Nabi terang jangan, Nabi larang dan kata haram. Perbuatan ini hanya dia khususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, hadis yang ke-10.
وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي رواه البخاري. Daripada Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, inni la aqumu ila shalah. Sabda Nabi, sesungguhnya satu hari aku menjadi imam dalam satu waktu solat. Baik. Wa uridu an utawwila fiha. Dan aku berniat, kata Nabi, nak solat panjang, nak baca panjang. Dan Nabi, aku jadi imam dan aku berniat untuk baca panjang. Tiba-tiba tengah duk baca Fatihah tu, tadi duk ingat nak baca yang panjang lah. Fa asma'u buka as-sabi. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Mak dia jemaah duduk di belakang, tak anak tepi. Baru baca Fatihah, anak teriak. Nabi dengar yang tu. Nabi jadi imam, Nabi dengar anak teriak. Lalu apa kata Nabi? Fa atajawwazu fi salati. Lalu aku memendekkan. Tak jadi baca panjang, aku ringankan solat aku tadi ni. Bukan ringankan ni 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dah lah. Ada orang dia fahamnya tu lagi payah pula kan. 4 rakaat cuma baca yang ringkas, yang budak yang apa? Yang cepatlah. Fa tajawwazu, Nabi meringankan solat Nabi. Kata Nabi, kerana apa? Karahiyata an asyqa ala ummihi. Baik. Kerana aku takut memberatkan ataupun membebankan ke atas si ala ummati, ke atas umat ini, umat aku tadi ni. Umat aku yang jadi mak tadi ni, takut berat pada dia. Lagi anak teriak nak sembahyang, macam mana imam lagi berhenti sembahyang tengok anak. Jadi ini Allah kata imam dia perlu ada sensitivity. Saya sebut tadi lah, bukan hanya sekadar boleh baca panjang, boleh baca sedap, bukan saja baca, ya tu memang antara syarat, tapi ada lagi, bukan karakter tu saja, ada lagi sensitivity kena ada. Sebab imam dia ketua macam kita lah, pemimpin dia kena ada sensitivity terhadap rakyat. Dia kena ada sensitivity. Begitu juga imam, dia pemimpin lah dalam sembahyang, dia kena ada sensitivity dengan makmum dia. Ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, dan ada juga kadang-kadang ibu yang bawa anak. Jadi bila anak teriak, jangan tambah Baqarah pula lagi kan. Bagi masjid dia tak heran lah, tak fikir siapa tu bawa anak, aku jadi imam, ni masjid aku tu imam, aku dapat gaji. Dia. Jadi itu imam yang tidak kita sebutlah tidak berperi kemanusiaan lah, walaupun dia baca elok tapi dia tidak ada sensitivity. Jadi Nabi ajak, bukan kita saja sebut, tapi Nabi ajak jaga sensitivity umat Islam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai tengah tu, walaupun dalam ibadah Islam menjaga kehormatan orang Islam yang lain. Baik. Seterusnya hadis yang ke-11. Hadis 11. Wa an Jundab bin Junadah, ataupun Jundab bukan. Wa an Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salat as-subhi, barang siapa yang menunaikan solat subuh. Solat subuh, kata Nabi, kata ulama, jama'atan. Walaupun dalam hadis tidak sebutkan jamaah, tapi di sini mereka mensyarahkan siapa yang solat subuh secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dapat janji, aku janji dan perjanjian dengan Allah yang Allah Taala akan lindung dia hari itu. Bukan sembahyang subuh saja. Lagi kata sembahyang subuh saja, betul orang tak payah dah, asal tak payah dah. Maksud sini Nabi sebut subuh sebab apa? Sebab waktu paling pertama hari subuh, dan subuh paling susah. Jadi bila hak susah orang boleh buat,
InsyaAllah yang waktu-waktu lain boleh. Waktu lain boleh. Dia kalau subuh dia terjamin, maka waktu lain tak ada masalah. Sebab pada susah tu. Susah. Baik. Jadi siapa yang solat subuh hari itu berjemaah, maka dia di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala yaqlubannakumullahu min zimmatihi syai'. Janganlah sampai Allah Ta'ala menuntut kepada kamu daripada perlindungannya sedikit pun. فَإِنَّهُ مَا يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Dan jika sesungguhnya sesiapa yang Allah Ta'ala tuntut kepadanya perlindungan Allah dengan sesuatu, yudriku, Allah Ta'ala pasti akan dapat dia. Dia tak akan terlepas daripada Allah. Kemudian bila Allah Ta'ala dapat dia, summa yakubbuhu ala wajhihi finnar. Kemudian dia akan dibenamkan muka dia ke dalam api neraka Jahannam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud jangan sampai Allah Ta'ala menuntut daripada perlindungannya sedikit pun? Baik. Ulama menyebutkan dua pendapat tentang Allah Ta'ala, jangan sampai Allah Ta'ala menuntut daripada perlindungan Allah terhadap kita sedikit pun. Baik. Pendapat yang pertama menyebutkan daripada Imam At-Tayyibi, menyebutkan bahawasanya jangan sampai seseorang itu dah solat subuh, dia melakukan solat subuh, menunaikan solat subuh secara berjemaah, kemudian dia melakukan keburukan ataupun dosa pada hari tersebut. Sedangkan dia dah ada perjanjian dengan Allah untuk Allah jaga dia hari itu. Dia sembahyang subuh, ya, jemaah. Sepatutnya dia perjanjian Allah dengan dia adalah Allah Ta'ala akan jaga dia hari itu daripada apa-apa musibah. Tetapi kalaulah hari itu lepas subuh ataupun hari itu dia buat dosa, maksud dia telah pun kita kata apa? Telah pun membatalkan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sembahyang subuh hari itu, kalau sebab sembahyang kan dapat mencegah daripada melakukan dosa, betul? Tapi walaupun begitu, ada juga orang walaupun dia sembahyang dia nak buat dosa juga. Hari itu maksudnya orang yang buat itu seolah-olah dia menghina perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pendapat yang lain pula, pendapat yang kedua, ini adalah satu seruan kerah ataupun amaran kerah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cuba mengganggu, menyakiti, menzalimi, menginayai orang-orang yang sembahyang subuh jemaah hari itu. Orang yang sembahyang subuh jemaah itu, dia di dalam perlindungan Allah. Maka siapa kacau dia hari itu, maka tunggulah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kita sebut tadi, pertama makna yang Allah Taala jangan sampai Allah Taala tuntut tuntut dia punya kita sebut tadi, tuntut perlindungan dia kepada kita. Pertama dengan maksud bila kita sudah buat perjanjian dengan Allah, maka jangan kita ingkar ataupun batalkan perjanjian tadi dengan melakukan dosa. Kita dah buat, seolah kita khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita janji dengan orang lah, janji, tiba-tiba kita langgar janji, maka kita dikira khianat. Kalau khianat dengan orang pun dah dosa, apatah lagi khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pendapat yang kedua, ulama menyebutkan bahawasanya ini adalah amaran kerah kepada orang-orang yang cuba ganggu orang yang sembahyang subuh hari itu, nak zalimi dia, nak sakiti, nak kutuk dia, nak hina dia dan sebagainya. Tak boleh. Mereka dalam perjanjian Allah, kalau kita buat, maka tadilah disebutkan akan dibenamkan wajahnya dalam api neraka Jahannam. Baik, ada satu kisah berkaitan dengan pendapat kedua ni. Kisah berlaku di zaman kerajaan Bani Umayyah, di zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan khalifah yang kelima. Ada seorang gubernur di Iraq, namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Sakhafi. Tuan-tuan pernah dengar nama dia? Gubernur. Sebab dia masyhur dengan orang yang gubernur yang cukup kejam. Berapa ulama yang telah pun dibunuh oleh dia. Ada. Dan berapa ramai lah orang lain yang dibunuh oleh
Dan dia adalah orang yang berjaya membunuh Abdullah bin Zubair. Itu cucu kepada anak kepada Zubair bin Awam dan juga Asma binti Abu Bakar, cucu kepada Abu Bakar. Karena Abdullah bin Zubair ketika itu menjadi pemberontak lah, kita kata. Itu istilah lama. Adalah pembangkang kepada kerajaan Bani Umayyah yang ada di Damsyik, Syria. Dia berada di Mekah. Jadi dia orang yang berjaya menjatuhkan, membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi dia jadi orang yang hebat dalam perang, cukup hebat. Tapi cuma dia ni bengis, orang yang perongoh, orang yang cukup tegah. Kalau dia kata A, jangan siapa kata B. Tu. Dan pernah satu ketika waktu dia mula-mula dilantik, orang-orang Iraq ni kan dia menjadi gubernur di Iraq ataupun di Kufah. Orang-orang Iraq disebut dia suka mencabar orang, suka cabar keputusan orang. Sebab tu Muawiyah bila dia naik, sebelum dia menyerahkan kuasa kepada anak dia Yazid bin Muawiyah, dia beritahu, dia pesan kepada Yazid, kalaulah iza talaba minka azla amilin kulla yawmin fa'al. Kalaulah orang-orang Iraq ini minta kepada kamu untuk pecat pegawai setiap hari, maka ikut dia kalau nak ambil hati dia. Nak jaga hati kan, setiap negeri perangai ambil lele kan. Kita katalah kalau Kedah suruh buat macam ni, ikut. Kalau tidak, orang tak suruh orang. Lebih kurang macam tu. Jadi orang Iraq kata Muawiyah, dia ajak anak dia, wasiat pada anak dia, Yazid, wahai Yazid, kalau orang Iraq suruh kamu pecat pegawai, sebab mereka ni perangai tak berhati. Dia ni pun tak berhati, komplain sana, komplain ni rakyat perangai rakyat Iraq sampai sekarang. Tu dengar mereka agak tu lah. Semua benda mereka kerja tak berhati. Jadi kalau mereka minta suruh pecat pegawai setiap hari, pecat. Ikut mereka nak nanti siapa. Baru kamu akan dapat kepercayaan daripada orang Iraq. Itu perangai mereka kena layan. Baru mereka akan sokong kerajaan. Baik. Jadi itu perangai orang Iraq. Jadi bila Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dilantik oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dia pun nak test dengan rakyat Iraq ni macam mana. Dia dengar lah, dia tahu. Sebab Iraq ni tak ada siapa berani jadi governor. Pening. Kita kata pening. Satu negara yang semua orang takut nak jadi governor. Tapi mereka hajah tak apa. Saya boleh. Tak nak salah. Satu hari dia kata, lepas habis main Jumaat, dia dah khutbah, dia baca khutbah dan dia habis. Dia kata, mulai hari ni, daripada masjid ni hanya boleh keluar pintu tu. Keluar pintu tu saya pancung kepala. Ada seorang pak long ni dia kata, melawak kot. Keluar pintu kiri. Contohlah, keluar pintu kiri. Lepas tu, kena pancung lah. Kena pancung lah. Sebab tu kecil saja. Tapi, dia nak mendisiplinkan orang Iraq yang memang kurang disiplin lah. Kira boleh dikatakan macam tu. Jadi, dia nak disiplin. Bunuh, pancung tu. Lala tu depan masjid. Darah. Kepala. Lepas tu, orang tak berani lah. Maksud dia bagi satu amaran. Jangan berani lawan. Lebih kurang macam tu lah. Baik. Itu cerita. Kita akan cerita tu cerita ni. Baik. Bila dia ni banyak, bila orang banyak tentang dia, ramai lah. Tapi dia satu yang bagi dia panggil beberapa, dia panggil seseorang tu nak untuk dibunuh. Satu hari tu dia panggil seorang untuk dibunuh kerana adalah dia buat benda masalah. Dipanggil dan masuk ke dalam dia punya istana. Satu dia mayang subuh lah hari ni. Mayang jemaah tak payah. Sebab apa? Sebab dia tahu hadis ni. Kejam-kejam pun dia mengaji. Dia mengaji, dia tahu. Dan dia tahu Nabi sebut dah, orang yang solat subuh berjamaah, hari itu Allah Ta'ala lindung dia. Kalau aku bunuh dia, Allah Ta'ala habislah aku kena benam ke dalam neraka Jahannam. Hajjaj dia tahu hadis ni. Bila dia tahu, walaupun dia suka bunuh orang, tapi dia tahu hadis. Itu kata orang yang ada ilmu ni, cukup penting. Garang tak mana pun kita bengih tak mana, biar ada ilmu. Baru dia tahu bertindak, bila dia nak bertindak. Jadi, kerana dia paklung tadi sembahyang subuh, jemaah dia tahu di bawah perlindungan Allah, maka dia tak berani bunuh. Sebab apa? Allah Ta'ala dah sebut dah. Jangan sampai Allah menuntut daripada perlindungannya sedikit pun. Maka dia bebaskan orang yang patut dibunuh itu, selamat daripada orang sembahyang sebab dia sembahyang subuh. Mujurlah. Kita pun kena cuba selamat diri. Mungkin ada bencana-bencana kita tak tahu yang nak berlaku ke kita hari itu, maka biarlah Allah Ta'ala lindung kita dengan cara yang begini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis yang ke-12.
Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu 'anhu biha kurbatun min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara kepada muslim. Kan kita sebut saudara se-Islam. Bahkan ikatan saudara se-Islam itu lebih kuat daripada ikatan adik-beradik. Saudara adik-beradik sekandung. Jadi al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara kepada orang Islam. Hubungan kita begitu. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan sekali-kali kamu menzaliminya. Bila kita orang Islam, jangan kita zalim ataupun inaya orang Islam yang lain. Jangan zalim dia, jangan inaya dia. Wa la yuslimuhu, dan janganlah biarkan dia. Umat Islam, kita biar lantakkan dia datang sembahyang, lantakkan dia. Bukan, maksudnya itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita ketika kita melihat orang lain melakukan kemungkaran, bila kita biar, maka kita tak mengaku dia saudara kita lah. Bahkan itu tanggungjawab kita, kewajipan kita, dakwah kita yang perlu kita ambil tahu, ambil peduli. Sebab tu disebut wala yuslimuhu. Jangan biarkan dia. So, jangan biarkan dia terpesong daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat, yang memenuhi hajat saudaranya, Allah Ta'ala akan memenuhi hajatnya. Dan orang yang tolong, orang yang bantu, tim sahabat kita ada hajat apa-apa, dia tak dapat nak buat, kita tolong permudahkan, maka Allah Ta'ala juga akan permudahkan hajat kita. Kita dia kata doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak dapat. Hak orang kita tak tolong. Kan? Kita nak Allah Ta'ala tolong kita, tapi kita tak tolong orang. Kan? Sama lah macam kita nak Allah sayang kita, tapi kita tak sayang orang. Mana nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farrajallahu 'anhu biha kurbatun min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan seseorang muslim itu daripada satu kesusahan, kita tolong dia, bantu dia, susah ke mana-mana, kita tolong senangkan dia, tolong mudahkan dia, tolong bantu dia. Contohnya dia tak ada duit, kita bagi duit sekarang kita mampu lah. Dia beli satu benda ataupun perlu satu benda, dia tak boleh, kita tolong dia, maka farrajallahu anhu biha kurbatun min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Ta'ala akan tolong dia, akan lepaskan satu kesusahan, satu penderitaan daripada penderitaan di hari kiamat. Kita bantu orang meringankan derita orang di dunia, Allah Ta'ala juga akan bantu kita dengan menguatkan satu penderitaan kita di hari kiamat. Satu penderitaan di hari kiamat lebih dahsyat daripada 10-20 penderitaan di dunia. Jadi boleh kurang satu pun, alhamdulillah. Dan di hari kiamat ni penderitaan yang lebih besar. Jadi walaupun satu, sama persamaan dengan penderitaan dunia ni tak dapat nak ditandingi. Jadi orang yang bantu orang memudahkan urusan orang, melepaskan satu kesusahan dia di dunia, Allah Ta'ala akan bantu dia lepaskan satu penderitaan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup rahsia, menutup aib seseorang muslim, Allah Ta'ala juga akan tutup aib dia pada hari kiamat. Aib orang kita tahu, walaupun dia buat, simpan, jangan bagi tahu. Allah Ta'ala jaga aib kita di hari kiamat. Kalau dia cerita pelan-pelan, dan contoh hak betul tak apa, hak tak betul pun tak boleh, hak betul pun tak boleh tambah hak tak betul. Kalau hak betul pun Allah Ta'ala, kalau kita cerita, Allah Ta'ala buka aib kita di hari kiamat. Bayangkanlah semua orang tengok, maka sama. Jadi kita jaga aib orang di dunia, Allah Ta'ala akan jaga aib kita di akhirat, di hari kiamat. Jadi ini adalah cara untuk kita nak mentazimkan ataupun nak mengagungkan kehormatan orang Islam di dunia ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu kullul muslim 'ala al-muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara kepada orang Islam yang lain. La yakhunuhu, dia tidak akan mengkhianatnya. Maksudnya jangan mengkhianatinya, wala yakzibuhu, jangan menipunya, wala yakhduluhu, dan jangan membiarkannya. Nabi sebut Muslim dengan Muslim ni saudara. Jadi bila saudara, apa yang kena buat? Jangan khianati dia, jangan tipu dia, jangan biarkan dia. Dan Nabi kata lagi, kullul muslimi 'alal muslim haram. Dan setiap Muslim ke atas orang Muslim tu haram. Haram apa? Maksudnya dia mesti kena jaga yang ni. Apa yang dia kena jaga? Maksudnya kalau dia buat berdosa, irduhu wa maluhu wa damuhu, maka dia kena jaga tanggungjawab seorang Muslim ke atas Muslim, dia kena jaga irduhu, maruah dia. Kita haram menjatuhkan maruah Muslim yang lain. Menjatuhkan maruah ni cerita yang bukan-bukan ataupun cerita aib dia, tu maruah lah. Menjatuhkan maruah itu satu dosa yang besar, bukan dosa kecil lah, dosa besar. Wa maluhu, dan juga kena jaga harta dia. Maksudnya haram ambil harta dia jika dia tidak redha. Dengan curi ataupun kita perahu, kita rampas dan sebagainya, maka itu juga haram. Wa damuhu, dan juga haram menumpahkan darah dia. Haram menumpahkan darah dia, tak boleh dan darah ataupun jiwa dia kena jaga. Jadi tiga benda yang kita kena jaga bila kita sesama Muslim ni, selain daripada jangan khianati, jangan menipu dan jangan biarkan dia, kita juga kena jaga maruah dia, kita juga kena jaga harta dia, dan kita juga kena jaga darah dia ataupun jiwa dia daripada ditumpahkan sesama kita. Baik. Lalu Nabi sebut at-taqwa hauna. Di sinilah takwa. Kata-kata Nabi, yang kata orang takwa, yang kata nak jadi orang takwa, di situlah di perbuatan kita yang atas tadi ni kepada sesama Muslim. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Kata Nabi lagi, cukuplah seseorang itu dianggap jahat. Cukuplah seseorang Muslim itu dianggap jahat sekiranya dia menghina saudaranya se-Islam. Cukuplah. Cukup. Jangan, maksudnya jangan kita dianggap jahat kerana kita hina, kerana kita kutuk, kita memperlekehkan saudara kita se-Islam. Jangan sekali-kali. Sebab apa? Itu kita dianggap sebagai jahat. Jangan sampai jadi jahat kerana kita menghina saudara kita se-Islam. Maka itu perlu kita jaga. Kerana apa? Menghina saudara se-Islam itu, menghina itu adalah satu dosa besar. A'zamiz dzunub. Ulama sebut salah satu daripada dosa besar. Dosa besar ni bukan zina, apa-apa, curi saja. Kita menghina orang lain sesama Islam, itu juga satu dosa besar. Ya, jadi ulama juga menyebutkan, ulama salafus salih, mereka cukup pegang dengan hadis ni, cukup jaga. Sebab tu mereka jadi kuat. Persaudaraan Islam mereka jadi kuat, dalam perangan mereka kuat, dalam ibadah ketaatan juga mereka kuat. Sebab apa? Mereka cukup pegang dengan hadis ni. Mereka tak khianati, tak saling mengkhianati, tak saling menipu, tak saling membiarkan. Dan masing-masing jaga maruah, walaupun tak setuju sama aku, masing jaga maruah, jaga harta, jaga darah daripada ditumpahkan. Sebab tu kekuatan mereka menggerunkan musuh Islam. Kekuatan ini menggerunkan. Sebab apa? Sebab cukup jaga. Cukup jaga. Dan ulama sebut, tapi di penghujung zaman akhir zaman ini, umat Islam sudah pun meninggalkan hadis ini. Baca tapi nak mengamalkan tinggal. Kita tinggalkan hadis ini menyebabkan umat Islam jadi berkeli habis semua dan sebagainya. Maka dia tanya, wa ila mata ni, ulama sebut, wa ila mata ya'udul muslimun ila dinihim mu'azzatihim. Bila lagi umat Islam nak kembali kuat dan nak kembali kepada agama mereka yang sebenarnya. Ini saja persoalan yang ditimbulkan oleh ulama daripada syarah hadis ini. Maksud dia kata apa? Kita kena senang, kena amal dengan hadis ni, kena berpegang kuat dengan hadis ni untuk menyatukan kembali
umat Islam, nak memperkuat kembali umat Islam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sampai hadis yang ke-13 dan sambung lagi pada waktu yang lain insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik daripada kelemahan dari saya sendiri, aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimin 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.